Kadang orang Masya-Allah. sebut sedekah-sedekah lah, tapi dia tak sedekah pun. Maka pada anak muda, belajar bersedekah bagi senyuman dulu, ya Allah. Assalamualaikum. Anak milenial hari ni paling sulit untuk senyum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Pada hari ini dalam istimewa sepenuh Ramadan 1444 Hijrah, kami di Hijabista membawakan Tazkirah Tuyu, di mana ini adalah rancangan khas untuk kita bagi makanan pada jiwa kita, suntikan pada rohani kita, terutama bulan Ramadan. Dan subhanallah, Hana percaya pada bulan Ramadan ini kita akan berlumba-lumba untuk mengerjakan amal ibadah, meningkatkan lagi amalan-amalan kita. Kita katakan double up lah, kita gear sampai masuk gear 4. Dan subhanallah, yang istimewanya pada bulan Ramadan ini adalah Allah menggandakan semua amal ibadah kita dengan berlipat kali gandanya. Dan paling-paling digalakkan adalah antaranya adalah kita bersedekah. Untuk itu pada hari ini dalam Tazkirah Tuyu, kita membawakan kepada anda the power of giving, sedekah. Dan alhamdulillah bersama-sama dengan kita pada hari ini adalah Umi yang paling Hana hormati, paling Hana sayangi, paling Hana look up to, masya-Allah tabarakallah, Ustazah Dr. Rubiaki Hamzah. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam, sama-sama. Masya-Allah. Ramadan Karim. Seronok dapat berjumpa dengan Umi pada hari ini. Insya-Allah. Dalam majlis ilmu pula tu. Amin. Masya-Allah tabarakallah. Ini hadiah dari Allah. Masya-Allah. Umi nak cerita pasal the power of giving ni kan, sedekah kan, masya-Allah. Banyak daripada baik hadis maupun Al-Quran, Allah dah ingatkan dan Allah bagi tahu, Rasulullah juga bagi tahu bahawa masya-Allah sedekah ini tidak akan buatkan kamu miskin. Ya. Sedekah ini masya-Allah akan sebenarnya melindungi kita baik dunia maupun akhirat. Ya. Tapi mungkinlah Umi nak ceritakan sebenarnya kan, berkongsi dengan kita sebenarnya kelebihan dan maksud tersirat di sebalik sedekah dalam erti kata yang sebenar. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Hana. Kalau kita melihat apa ada di sebalik sedekah, giving, memberi itu satu daripada tanda cinta. Cinta itu memberi, bukan memiliki. Jadi kalau anda cinta dengan harta yang anda ada, maka tolong berikan. Okey, kerana anda tidak boleh memilikinya. Itu pinjam dari Allah. Jadi kalau kita bercakap tentang the power of giving, mengapa dia sangat penting? Kerana dia merupakan satu daripada satu daripada proses bagaimana kita nak merasakan diri kita ini paling dekat dengan Allah. Kita nak merasa bahawa kita adalah hamba Allah dan rezeki yang Allah bagi, kekuatan yang Allah bagi, kesihatan yang Allah bagi itu adalah hadiah dari Allah. Maka setiap hadiah harus dikongsi, harus dibawa balik ke akhirat melalui orang lain. Maka kalau dia kaya tapi dia tidak mampu untuk memberi, makanya hadiah itu akan tinggal jadi pusaka, atau hartanya itu akan diwariskan kepada waris-waris. Tetapi kalau dia memiliki kekuatan, kekayaan dan apa saja kekayaan ilmu dan kemahiran, dan dia berkongsi dengan orang lain, bermakna dia sedang mengasuh diri dia untuk jadi bertambah dekat dengan Allah, untuk merasa bahawa dia merupakan hamba Allah yang disediakan ruang yang sangat pendek untuk hidup, dan dia nak memanjangkan pahalanya, nak membangun kekuatan, nak merasa syurga Allah, nak menikmati bahawa apa yang Allah bagi itu merupakan satu daripada cabaran, satu daripada ujian untuk dia. Maka dia harus melatih diri dari segi spiritualnya, merasa sebagai hamba Allah, inilah bukti saya bahawa saya cinta Allah, cinta manusia, cinta syurga, dan nak jauh dari neraka, insya-Allah. Itu kekuatan-kekuatan sebagai spiritual will, kita kata, kekuatan dalaman yang mendorong kita supaya bersedekahlah kamu tanpa henti. Sebab itu jangan pilih waktu dan pilih tempat, jangan pilih masa. Kerana the power of giving ada pada setiap masa, ada pada setiap tempat, dan diberi perhatian oleh Allah dengan cara yang paling hebat. Imbalannya syurga. Masya-Allah. Ada kekuatan. Masya-Allah Umi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi kan. Kita sering dengar sebenarnya harta kita yang sebenar-benar bukan harta yang kita dapat, tapi harta yang kita beri. Ya. Jadi macam mana dengan maksud yang bila kita cakap harta yang sebenar itu adalah harta yang kita beri, bukan harta yang kita dapat. Betul ke Umi? Okey, memberi itu merupakan kamu orang yang paling dekat dengan Allah, kerana satu daripada sebab syarat untuk masuk syurga Allah ialah bersifat dermawan. Bersifat memberi, bersifat simpati dengan orang lain. Itu adalah sifat para nabi.
Terutamanya Rasulullah sangat-sangat kasihan pada orang susah, pada orang miskin, pada janda, pada anak yatim dan seluruhnya. Maka kalau kita kata adanya kekuatan untuk memberi itu merupakan hadiah paling besar dari Allah untuk melayakkan kita mendapat lebih banyak. Sebab tadi kita kata siapa sedekah tidak akan miskin. Malah Allah tambah, Allah beri kekuatan, Allah bagi berkatan, Allah lindung dan Allah janjikan syurga. Maka kekuatan-kekuatan ini akan membantu kita melihat bahawa seorang hamba Allah hidupnya bukan untuk dirinya semata-mata, tapi harus juga membantu, harus juga memberi, harus juga berkongsi dan akhirnya menjadikan dia orang yang baik, dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan syurga insya-Allah. Ini kunci yang kita nak angkat. Mengapa kita kata hidup ini mesti memberi. Masya Allah. InsyaAllah. Umi, Allah Musalli ala Muhammad wa ala Ali kan, kalau kita nampak sebenarnya kita buat tazkirah tuyu ni, kita nak address kepada anak-anak muda kita, golongan hijabista kan, yang sebenarnya masih baru nak menapak dalam dunia, dalam kehidupan ini. Mungkin ada di antara mereka yang baru nak dapat kerja, Umi. Harta tak banyak Umi nak bagi. Jadi macam cara terbaik untuk mereka ni nak bersedekah, nak berinfak. Kami tak ada duit tapi kami nak memberi. Macam mana tu cara terbaik? Cantik. Dari bentuk fizikal ke material ke atau bagaimana? Okey, kekuatan yang kita nak angkat. Sejauh mana kamu ingin memberi kerana Allah? Pertama jaga niat. Masya-Allah. Memberilah kamu, bersedekahlah kamu walaupun dengan sebiji kurma. Okay, sebiji kurma, sebelah kurma. Ini hadis Nabi. Maka kekuatan yang kita nak angkat ialah kekuatan bahawa kamu berhak dan kamu mesti melatih diri untuk rasa dekat dengan Allah, untuk merasa diperhati Allah. Maka salah satu cara ialah dengan memberi. Memberi kerana Allah dan memberi kerana kita merasa ini tugas paling mendekatkan kita kepada Allah. Maka memberi tidak semestinya kaya, memberi tidak mestinya harta, memberi tidak semestinya ataupun kita bersedekah, memberi senyuman pada sahabat juga. Ya Allah, jumpa siapa saja senyum ya Rabbi. Itu juga sedekah susah. Masya-Allah. Okey, kemudian kita kata dengan membantu. Tadi kita tanya kat mana ya tempatnya ya, dengan memberi jalan kat orang, bertunjuk jalan kepada yang dicari juga, itu juga sedekah. Menjaga diri, menjaga kesihatan, menjaga diri daripada bahaya dan penyakit-penyakit yang kita lakukan, itu juga sedekah. Bernafkah untuk keluarga, untuk memberi makan dan sebagainya, itu juga sedekah. Maka sekali lagi kita nak ambil kira bahawa sedekah ini artinya kebajikan, kekuatan, kebaikan yang kamu suburkan dalam diri dan kamu tampilkan dalam penampilan. Kadang orang sebut sedekah-sedekah lah, tapi dia tak sedekah pun. Maka pada anak muda, belajar bersedekah, bagi senyuman dulu. Ya Allah, Assalamualaikum. Anak milenial hari ni paling sulit untuk senyum. Ya, sah. Paling sulit tegur orang. Ya, Assalamualaikum, apa khabar? Hai. Dia sebab sudah tengok benda tak senyum kan. Dia tengok makcik-makcik pun kata menyibuk makcik. Itu. Maka hilang satu ruang sedekah. Oleh sebab itu sekali lagi, cakap baik itu sedekah, cakap lembut itu sedekah, jemput orang itu sedekah, memberi sasahlah harta ke makanan ke air, bagi minum air je satu sedekah yang paling besar, terutama bulan Ramadan sekarang. Okay? Maka kita katakan jangan tunggu kaya untuk sedekah, kamu akan miskin seumur hidup. Okay? Bersedekahlah dari sekarang. Bersedekah dengan apa yang kamu ada. Boleh seposen, RM1, boleh senyum-senyum, boleh babai, boleh doa. Sedekah Fatihah lagi, ya Allah. Ya Allah, Tuhanku, sedekahlah Fatihah untuk anak pagi ni, ya Allah. Kita bacakan Fatihahnya, ya Allah. Sedekah salam, sampaikan salam saya ya pada penerbit, ya Allah. Sedekahkan doa. Sah bersedekah doa. Sedekahkan apa kita kata, doa-doa yang bagus satu, nasihat-nasihat yang baik satu. Kalau senyum je dah satu sedekah yang sangat hebat, apalagi kalau mendoakan, ya Allah. Ini kekuatan. Mudah-mudahan program ini menjadi satu program yang paling diminati. Amin. Dan akhirnya memberi kesan kepada jiwa setiap yang mendengar, insya-Allah. Amin. Allah Subhanahu wa taala kan tadi Umi ceritakan apa pun dalam bab sedekah ni pokok pangkalnya niat. Jadi bila kita bangun pagi kita niat aku nak sedekah walau dengan apa cara sekalipun. Masya Allah, tadi Umi katakan bila kita nak sedekah ni bila waktu kita yang jantung kita kaya. Tapi waktu kita ada apa adanya kita sedekah. Ya. Kemudian, betul ke Umi, bila kita cakapkan, bila kita dalam kesulitan, dalam kesakitan, kita sedekah. Sebab insya-Allah Allah akan bagi jalan kemudahan. Sebab saya nak kongsikan satu cerita yang diceritakan kepada Ustazah Hana. Allah SWT, ceritanya begini, ada seorang ibu ni, anaknya tidak ada duduk dalam rumahnya, anak dia memang merantau jauh.
Dan ibunya ini memang setiap hari memberi makan kepada seorang fakir miskin ni. Dia bagi sekeping roti di tepi tingkap. Tapi setiap kali fakir miskin ni datang dan ambil roti tersebut, dia akan cakap, ini je ke? Ini je ke? Jadi ibu tadi dia sudah panas tau. Dia ni aku bagi roti, kau cakap ini je ke? Sampai satu hari ibu ini berniat, aku nak bagi racun kepada si fakir ini. Sebab apa? Tak pernah nak terima kasih pun. Jadi di masa dia nak bagi racun, tiba ada iman terjentik di dada dia. Astagfirullah, apa yang aku lakukan ini? Jadi dia buang roti yang dia letak racun tu, dia ganti dengan roti biasa yang biasa dia bagi. Kemudian tak semena-mena, akhirnya pada hari tersebut anaknya pulang. Macam, Alhamdulillah anak aku pulang. Macam, ibu tahu tak, dalam perjalanan tadi aku hampir mati. Dia kata, jadi apa yang terjadi kepada kamu? Ada seorang pemuda ini, dia bagikan aku sekeping roti. Betul, mak dia terkejut. Mak tanya, siapa yang pemuda ini? Dia pun describe lah pemuda fakir ni macam mana. Ternyata sama dengan fakir yang dia bagi tu. Bayangkan kalau pada hari itu, ibu tu bagi roti yang racun itu, anak dia akan mati. Subhanallah. Sebab tu kita kata apa niat kita bersedekah. Sah. Kita pertama jangan hina orang yang kita bagi. Ya, masya-Allah. Kedua, jangan minta balas daripada orang yang kita bagi. Okey. Lah dulu kita tolong awak, dulu kita belanja awak, bila awak nak belanja saya? Ya, awak Allah. Artinya jangan minta balas. Jangan Allah. hina, jangan kasar. Jangan rasa bila datang orang minta tadah tangan tu, ya Allah, tak ada orang lain ke? Asal muka kamu juga lagi ni. Yes. Jangan. Kerana kita kata bersedekahlah kamu walau sekecil mana sekalipun. Kerana dah janjikan Rasulullah bahawa siapa memberi dia tidak akan miskin. Masya-Allah. Sebab itu siapa sakit nak salah satu daripada proses untuk cepat sembuh dan dengan bersedekah, dengan selain berdoa, selain berubat dan sebagainya. Dan kekuatan bila kita bantu orang, Allah bagi tu nak Ramadan ni, ya Allah. Allah gandakan pahala sunat, Allah gandakan pahala wajib. Maknanya Allah bagi bonus sebanyak-banyaknya. Maka memberilah. Walaupun kita kata tadi beri air mineral sebotol kan, kalau nanti buka puasa ya dengan air mineral ni nak jumpa orang tepi jalan ke apa pun, walaupun roti sekeping, biskut sekeping, yang kata Allah ya aijulku. Ini satu orang yang tidak terasuh. Jadi apa pun respon orang yang menerima, jangan membuat kita berhenti untuk memberi. Sebab the spirit of giving itu mesti subur dalam diri kerana apa? Kerana Allah. Bukan pujian, bukan nak bangga-bangga, bukan nak selfie, bukan nak atas pentas, bukan nak cek besar. You know that? Kerana keseluruhan itu akan menyebabkan ibadah kita, niat kita berubah. Bagi cek besar, wah riak-riak, ujub-ujub lagi. Kemudian kita rasa depan orang pula tu. Sebab itu nak bagi sembunyi. Hadiah, pahala, sedekah terbesar ialah bila kamu sembunyi. Memberinya dengan cara rahsia, memberinya tidak tangan kanan bagi, tangan kiri tak nampak. Tangan kiri tak tahu. Ini di antara pesanan Rasulullah, nak tunjukkan betapa santunnya kita dalam kita membuat ibadah. Tak boleh mentang-mentang ambil lah. Ambil. Cara kita bagi tu pun sangat menggambarkan. Adakah kita buat kerana dapat pujian, adakah kita buat kerana nak dapat balasan, adakah kita buat kerana kita nak dapat dikatakan pemurah. Sebab itu 3 orang pertama yang masuk neraka. 3 orang pertama. Bukan pezina, bukan pemabuk, bukan pencuri. Pertama ialah salah satu daripada 3 itu ialah seorang yang sangat pemurah. Tapi sayangnya dia jadi pemurah kerana dia nak digelar pemurah. Orang yang paling banyak bersedekah, tapi akhirnya jadi 3. Satu orang yang berjihad. Jihad akhirnya dia bangga untuk jadi orang gagah. Dan yang ketiga, dia mengajar, dia rasa dia pandai, dia rajin dan sebagainya. Walaupun semua yang dibuat ni baik belaka, tapi bukan kerana Allah. Bukan untuk cari redha Allah. Bukan untuk menjalankan tugas sebagai hamba Allah. Maka ketiga-tiga ini pertama tercampak ke neraka. Na'udzubillah min zalik. Itu sekali lagi jangan ambil kira bahawa bersedekah ni boleh baling-baling, boleh saja, boleh sambil-sambil, kerana dia merupakan satu daripada hadiah yang Allah nanti kalau kamu memberi, kata aku yang jaga rezeki kamu. Aku yang tentukan rezeki kamu. Bagi je. Ini kekuatan. Sebab itu pada Umi kata, pesan mak Umi kalau siapa saja yang datang ke rumah, pertama jangan duduk dulu. Kamu jangan duduk dengan tamu dulu, kamu siapkan air dulu. Sebab itu Umi punya office, Umi punya counselling klinik semua di rumah. Jadi sebelum orang datang, airnya dah sampai. Contoh. Sebab ini sebenarnya adab Rasulullah ni. Sungguh-sungguh adab tetamu. Sunnah. Jadi selain sunnah, selain sedekah, jangan kata Allah je.
Lantak kamu nak cakap apa. Yang penting I'm giving what I'm supposed to give. Masya Ini Allah. kekuatan. Jadi kalau kita nak bangun balik kekuatan, yang memberi jangan tersinggung dengan apa yang diresponkan oleh penerima. Kerana ramai penerima ni yang tidak bersyukur. Yang tidak bersyukur. Jadi jadilah kita pemberi yang betul-betul bersyukur. Aku memberi kerana Allah bagi aku pinjam sekejap hartanya ini dan aku nak bawa balik. Sebab itu pada orang kaya, aku nak bawa balik harta ni caranya macam mana? Bukan bawa sendiri. Aku nak bawa balik harta ini, aku nak bawa melalui orang susah, melalui anak yatim, melalui tafiz, melalui macam tu. Jadi kita boleh banyak harta, mesti jadi kaya. Sebab ruang sedekah itu merupakan satu daripada jalan-jalan mudah ke syurga, insya-Allah. Amin amin insya-Allah. Umi, tadi sebelum tu kan tadi Umi ceritakan macam mana kita ni bila adab memberi kan ada banyak cara dan juga apa yang kata orang tertibnya. Hana teringat satu kisah Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana Sayyidatina Fatimah Az-Zahra kan bila nak bagi shilling tu dia cuci dengan sebersih-bersihnya untuk dibagi. Bermakna kita bagi ni yang terbaik kepada orang. Umi, kalau nampak kan selalunya kan orang ni dia cakap, tak apalah, ambillah baju-baju buruk yang aku tak nak pakai ni aku bagi dekat orang. Sebenarnya, apakah adab dan cara terbaik untuk kita memberi barangan kepada orang lain? Okey, pertama hadiah paling mahal, paling cantik di mata Allah ialah hadiah memberi barang yang paling kita sayang. Kalau beri pakaian, berilah yang kamu sayang itu. Jangan beri yang kamu dah tak ada, ini tak ada dah jemu dah. Ambil lah, tak ada lagi dah. Dan pahalanya bayangkan akan berterusan bila yang menerima itu terus guna pakaian tu. Kalau you bagi telekung dia guna untuk solat, you dapat free solat. Pahala solat. Sehinggalah Allah kata apa? Aku akan bagi pahala pada kamu yang memberi sehingga pakaian itu jadi kain buruk. Walaupun dah jadi kain buruk lap lantai, tetap yang memberi dapat pahala. Bayangkan santunnya memberi. Sebab itu tadi kita kata, pertama jangan bangga memberi. Kedua jangan tunjuk-tunjuk orang memberi. Ketiga jangan cerita orang memberi. Jangan merasa bahawa we are better off. Jangan pernah ada perasaan itu bila kita memberi. Dah jangan datang lagi. Muka awak aja tak larat. Jangan. Kerana bersyukurlah kerana orang yang dekat dengan Allah, dia rasa bahagia bila ada orang tanda tangan kat dia. Sebab itu kita niatkan, ya Allah Tuhanku, jadikanlah aku dapat membantu memenuhi keperluan orang yang memohon kepadaku. Itu antara doa yang Nabi buat. Jadi maknanya kita nak jadi orang yang paling pemurah, orang yang paling disukai Allah, orang yang layak masuk syurga dan orang yang mewarisi karakter-karakter para Nabi. Ini kekuatan insya-Allah. Barakallah. Umi, terakhir kan Umi kan sebelum kita nak tutup kan majlis tazkirah tuyul kita pada pagi ni kan, mungkin Umi nak bagi sikit tips sebenarnya. Subhana dan juga mungkin para hijabistan yang sedang menyaksikan kita ni sebenarnya macam mana kita nak cari cara untuk kita istiqamah dalam bersedekah, dalam memberi. Bukan setakat bulan Ramadan saja. Maknanya Ba'din lepas Ramadan ni pun dia lagi bertambah-tambah sedekahnya tu sebab kami belum lagi nak dapat istiqamah tu dah. Umi tolong doakan dan tolong bagikan tips macam mana cara nak dapatkan power tu. Istiqamah dia mesti ada dekat rasa dia punya 2 kalimah syahadah tu mesti kental. 2 kalimah syahadah itu mesti mengalir dalam darah, mesti mengalir dalam aktiviti dia, mesti mengalir dalam hidup dia. Sebab itu tanpa 2 kalimah syahadah kita tak rasa nak committed dengan Allah. Sebab itu kita kata tiada Tuhan melainkan Allah, maknanya aku buat semua dalam hidup aku ini adalah kerana Allah, maka ini akan dorong dia terus. Kalau dia tak jumpa merasa I'm committed, macam mana kita nak buktikan pada Allah aku ini hamba Allah? How you want to prove to Allah you are slave Allah? Makanya satu daripada pembuktiannya ialah bila kita merasa tiada Tuhan melainkan Allah, Rasulullah adalah utusan Allah untuk aku, ya Allah, Islam adalah agama yang aku redha, ya Allah, aku redha Islam sebagai agama, aku redha Allah sebagai Tuhan. Maka buktinya apa saja yang Allah bagi pada kita bukan hak kita. Apa yang kita bagi ada pada kita adalah pinjaman. Jadi pinjaman itu kita nak kekalkan sampai kepada kita jumpa balik nanti di akhirat. Sebab itu kita kata istiqamah yang pertama, dia merasa bahawa dia memberi kerana dia hamba Allah. Kedua, dia memberi kerana dia tidak menolong hamba Allah. Yang ketiga, dia memberi kerana dia merasa ini sebahagian dari proses untuk dia menyatakan rasa syukurnya. Rasa syukur namanya bukan Alhamdulillah, tak cukup. Alhamdulillah dan akhirnya menikmati apa yang Allah bagi itu atas apa yang Allah kurniakan dan menggunakan apa yang Allah bagi itu ke jalan-jalan yang baik mengikut susunan syariah, mengikut peraturan Allah. Jadi kalau ini dapat,
syukur itu sudah merasa satu daripada power untuk luruskan hidupnya, maka bersyukur itu menjadi satu daripada pendorong untuk dia merasa bahawa memberi adalah tanggungjawab, memberi adalah ibadah, memberi adalah membantu, memberi artinya memancing cinta Allah. Masya-Allah. Mudah-mudahan itu akan membuat kita istiqamah. Syukur itu dapat dilihat pada sikap dan tingkah laku. Masya-Allah, tabarakallah. Sebenarnya tanda kita bersyukur itu bila kita memberi. Ya. Masya-Allah, tabarakallah. Syukran. Banyak-banyak kepada Umi di atas perkongsian yang Masya Allah sangat begitu menyentuh di hati dan juga di jiwa. Dan Hana doakan sebenarnya agar Umi khair lutfin wa afiyah di dunia wal akhirah, kabul segala hajat dunia dan akhirat. Sama-sama. Syurga tertinggi tanpa hisab tanpa azab, dan dapat Allah berikan kekuatan untuk melipat gandakan amal ibadah bulan Ramadan ini. Dan kepada anda yang menyaksikan kita dalam Tazkirah Tuyu pada hari ini, jangan lupa untuk subscribe kami di YouTube, like dan juga share. Sebab apa yang kita kongsikan ini pun adalah cara kita memberi manfaat ilmu kepada orang lain, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Umi. Sama-sama, mudah panjang umur. Jazakumullah khair. Kita akan berjumpa lagi insya-Allah. Untuk itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.